Perdana Menteri dengan berani mendakwa bahawa anak beranak Mahathir dapat kontrak ratusan juta ringgit. Dakwaan ini adalah yang terbaru dibuat oleh Anwar dan jika dakwaan ini tiada asas masakan Anwar berani membongkarnya. Syabas Datuk Seri Anwar. Anwar Ibrahim membangkitkan isu pemberian kontrak gentian optik 214.2 juta RM yang diberikan kepada syarikat yang dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Dr. Mahathir Mohamad dalam pembelaan terhadap saman fitnah terhadapnya. Dalam pernyataan pembelaan yang difailkan di Mahkamah Tinggi Shah Alam melalui e-filing malam tadi, pengerusi PH itu bergantung kepada pembelaan justifikasi sedia untuk membuktikan dakwaan di mahkamah, dengan menyebut antara lain pemberian kontrak kepada Opkom Charles SDN BHD. Presiden PKR itu mendakwa anak sulung Mahathir, Mirzan menjadi pengarah Opkom Charles dari 1994 hingga 2021, anak kedua Mokhzani menjadi pengarah dari 2009 hingga 2019, anak ketiganya, Mukhris menjadi pengarah dari 1994 hingga 2019, dan isteri Mukhris, Norzita Zakaria menjadi pengarah dari 1995 hingga 2021. Mahathir adalah Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan ketika kontrak itu diberikan. Mahathir menyaman Anwar berhubung dakwaan dia mengumpul kekayaan pribadi ketika menjadi Perdana Menteri. Menurut pernyataan pembelaan, Anwar yang juga Presiden PKR mendakwa selaku Perdana Menteri dan Menteri Keuangan pada masa itu, plaintiff mengawal Menteri Keuangan diperbadankan, MKD. MKD katanya, memegang satu saham khas, Golden Share, yang memboleh kerajaan membuat keputusan penting dalam telekom, yang menjalankan rundingan terus dengan Opkom untuk bekalan gentian optik berkenaan. Pada tempoh material tersebut, Opkom Charles dikawal oleh dan garis miring atau dimiliki oleh ahli-ahli keluarga plaintiff seperti yang dijelaskan dalam perenggan 61 di atas. Dalam kata lain, ahli-ahli keluarga plaintiff mempunyai kepentingan yang besar dalam Opkom Charles. Kencana Petroleum adalah dan garis miring atau, untuk semua maksud dan tujuan, sebuah syarikat yang dimiliki oleh dan garis miring atau dikawal oleh Mokhzani. Walaupun hanya ditubuhkan pada tahun 2001 dan tiada sebaran rekod prestasi yang diketahui, Kencana Petroleum telah diberikan lesen fabrikasi utama oleh Petronas. Lesen fabrikasi tersebut telah diberikan kepada Kencana Petroleum semasa plaintiff adalah Perdana Menteri, kata Anwar yang juga ahli Parlimen Tambun. Bagi menyokong pembelaan justifikasinya, defendan berhujah bahawa semasa krisis kewangan 1997, plaintiff sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan ketika itu berusaha menyelamatkan beberapa syarikat, termasuk KPB, kini dikenali sebagai Pos Logistics Berhad. Menurutnya Mirzan ketika itu adalah pemegang saham majoriti dan pengarah KPB. Anwar mendakwa selepas Julai 1997, dia telah menolak permintaan daripada Mahathir yang juga Menteri Keuangan ketika itu untuk menyelamatkan KPB, yang mempunyai liability bersih 423.94 juta RM bagi tahun keuangan berakhir 31 Disember tahun yang sama. Anwar mendakwa Mahathir berasa kecewa dengan jawapannya, dan menekankan bahawa ia akan memalukan Mirzan atau dirinya sendiri jika perkara tersebut dibentangkan kepada Parlimen untuk dibahaskan. Walaupun defendan enggan melayan permintaan KPB untuk bantuan keuangan dan beliau juga telah menjawab plaintiff seperti yang dinyatakan di atas, defendan telah dimaklumkan kemudian oleh Tan Sri Mohan Hassan Marichan, yang merupakan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Petroleum Nasional Berhad, Petronas, terdahulu, bahawa plaintiff telah mengarahkan Petronas untuk menyelamatkan garis miring bail-out KPB, jelasnya. Menurut Anwar, dia telah berjumpa dengan Mahathir untuk menyuarakan bantahan.
Bagaimanapun, katanya, Mahathir tidak mengendahkan bantahan tersebut dan menyatakan bahawa Petronas tidak berada di bawah kawalan perbendaharaan. Petronas tertakluk kepada arahan Perdana Menteri mengikut Seksyen 3 Akta Pembangunan Petroleum 1974. Anwar juga mendakwa saman Mahathir difailkan dengan motif tersembunyi kerana Mahathir tidak pernah mengambil sebarang tindakan undang-undang terhadap pelbagai penerbitan dan ahli masyarakat terkenal yang membangkitkan dakwaan serupa, sekaligus menunjukkan bahawa saman sivil itu hanya difailkan apabila Anwar menjadi Perdana Menteri. Tindakan ini telah difailkan dengan tujuan untuk melemahkan kredibiliti defendan sebagai Perdana Menteri semasa serta kerajaan persekutuan semasa, dan untuk mewujudkan perpecahan kaum memandangkan pilihan raya negeri yang akan datang bagi Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan Kedah. Plaintiff telah baru-baru ini membuat banyak serangan umum yang tidak berasas terhadap kerajaan persekutuan semasa yang dipimpin oleh defendan semata-mata untuk melemahkan garis miring menjejaskan kredibiliti mereka memandangkan pilihan raya negeri yang akan datang bagi Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan Kedah. Defendan mendakwa bahawa saman Mahathir itu tidak memiliki asas kerana kenyataan yang didakwa berunsur fitnah itu tidak dapat merendahkan atau mengurangkan reputasi Mahathir dalam fikiran ahli masyarakat yang berfikiran betul, terutamanya orang awam Malaysia. Defendan menyatakan bahawa reputasi dan kredibiliti plaintiff telah dan akan diadili berdasarkan kelakuannya sendiri. Serangannya yang berniat jahat dan tidak berasas terhadap kerajaan semasa yang dipimpin oleh defendan dalam usaha untuk menebus dirinya secara politik dengan apa-apa kos, termasuk tetapi tidak terhad kepada menghasut gelora perkauman, racial turbulensi, dan menjejaskan kestabilan politik, ekonomi dan sosial, telah menyebabkan beliau tidak lagi dianggap sebagai orang yang boleh dipercayai, kata Anwar. Mahathir diwakili Peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali, manakala Anwar diwakili Peguam Alif Benjamin Suhaimi.